Apa yang ada pada bulan Ramadan? Yang keempat, yang ada pada bulan Ramadan adalah gandaan pahala. Tidak pernah diberi pada umat terdahulu, melainkan umat Muhammad adanya gandaan pahala. Umat Muhammad ni umur dia tak panjang, macam saya sebut tadi, dibanding umur umat terdahulu. Tapi dekat akhirat, kita kalau betul-betul kita bawa amalan macam orang hidup 1000 tahun. Jadi umat Nabi Nuh tengok, berapa lama kau hidup? Adalah dalam 70 tahun. Ya ke? Amalan 1000 tahun punya amalan ni. Tuan-tuan bayangkan kita kejap lagi solat Isyak. Satu solat sendiri, satu solat. Kita berjemaah ni macam 27 kali solat. Itu adalah hadis Nabi SAW. Orang yang melazimkan solat jemaah dalam masa satu tahun, macam dia sembahyang 27 tahun. 10 tahun dia lazimkan diri dia solat berjemaah, macam dia solat 270 tahun. Kalau tuan-tuan melazimkan solat berjemaah dalam masa 40 tahun, macam 1000 tahun lebih. Dan kelebihan umat Muhammad pula, Masya Allah, kan? Satu ketika kita melazimkan diri kita solat berjemaah, tiba-tiba kita tak dapat buat kerana sakit, terlalu letih, kerana keuzuran syarak, tak buat, Allah tetap bagi pahala solat jemaah. Itu kelebihan istiqamah pula. Itu kita nanti bincang dalam bab lain tahun depan. Ceramah istiqamah pula. Macam lain. Nak cerita ni istiqamah ni, kelebihan dia, orang istiqamah dia tak dapat buat, pahala tetap Allah bagi macam dia buat. Istiqamah tu. Jadi ada kata pahala. Bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, kita buat solat sunat, benda-benda sunat macam buat benda wajib. Kalau buat benda wajib sampai 70 kali digandakan pahala. Puasa kita sahaja digandakan sampai macam 700 hari. Kemudian susut mengikut adab kita jaga puasa itu ataupun tak. Digandakan. Itu bulan-bulan, itu belum lagi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni, takrifan Lailatul Qadar, satu malam yang ada kelebihan. Kalau kita buat apa-apa amalan, digandakan macam 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun 4 bulan. Dia bermula maghrib sampai ke subuh. Dia mula maghrib sampai ke subuh. Ya, orang pukul 2 pagi nampak, ni orang dulu kan pengalaman tu. Saya tak tahu orang baru ada tak pengalaman. Nampak langit tu macam rendah. Orang tu cerita. Air tu jadi sejuk, keras lah, macam air batu lah. Tu orang tu cerita. Orang tu dulu kita cerita. Dia melalui dia. Sebab mungkin dia ikhlas kan kita berhati dia bercakap-cakap dengan dia. Sebab itulah tak ditunjukkan budaya tu. Itu adalah kelebihan Allah nak tunjukkan kat mereka, dua orang tu lah. Tapi kelebihan Ramadan bermula maghrib sampai ke subuh. Jadi kalau anda kata, abang-abang, akak-akak, ayah-ayah, adik-adik sekalian, solat tarawih malam tu macam solat tarawih 1000 bulan. Sebab tu 10 malam akhir kena banyak lagi ibadah. Kalau baca Quran macam baca Quran 1000 bulan. Ibu-ibu, akak-akak uzur, alah Ustaz tak dapat pahala solat tarawih, tak apa, masak sahur macam masak sahur 1000 bulan. Kalau gantung langsir ada pahala, dapat pahala gantung langsir 1000 bulan. Besok berbual-bual kita di syurga. Mudah-mudahan. Orang Syria jumpa kita. Awak di mana? Di Malaysia. Di Malaysia Alam. Oh, Shah Alam. Wah, awak di mana? Saya di Syria. Uish, macam mana boleh masuk syurga? Oh, saya syahid dekat Syria. Hebatnya awak. Awak daripada Palestin. Oh, saya pun syahid. Hebatnya awak. Awak masuk syurga sebab apa? Jangan tanyalah, malulah. Alah, tak apalah. Kita dekat syurga. Saya dapat pahala gantung langsir 1000 bulan. Jadilah tuan-tuan sekalian. Janji masuk syurga. Apa-apa amalan. Oh, Masya Allah. Ada kata pahala. Itu ada bulan Ramadan. Jadi sebab itu, kalau anda kata kita pun duit tak banyak nak bersedekah, 10 akhir sedekah. Dia tak mesti banyak ke tidak. Janji amalan tu ada. 1000 bulan. Malam tu katakanlah ibu-ibu keakaan. Kita solat tarawih kan. Cuba, walaupun kita ni, janganlah nak sunnah seremban ke semua kan. Tapi cuba 10 Ramadan tu, cuba buat. Pakailah seremban. Yang tak pakai cincin kan. Saya pun jangan pakai cincin. Siapa-siapa yang dah pakai cincin, niatkan saja pakai sunnah.
Biarkan saja pakai sunnah. Boleh pahala sunnah, pakai cincin. 1000 bulan. Tak pernah diberi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad saja ada pahala tu. Gandaan pahala. Bulan Ramadan. Oh, sebab itu kena latih. Baca Quran kena latih. Bulan Syaban ni, puasa-puasa pun, maksudnya sedekah dia kena latih-latih. Sebab bulan Ramadan tu full swing. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab belum tentu Ramadan tahun depan tu jumpa. Itu sebabnya. Tak ada seorang pun boleh jamin. Saya hari ni tuan-tuan sekalian tengok dekat WhatsApp group lah. Orang kongsi-kongsi gambar, orang aksiden hancur, meninggal. Saya faham benda itu. Sebab saya 2018 tuan-tuan sekalian, saya pada aksiden berat. Orang tua-tua kata mujur hidup ni. Patah semua ni. Saya bawa kereta baik-baik, bas terbabas kat bahu jalan, dia panik, dia tarik lebih, masuk jalan saya ni. Langgar 3 kereta, belakang banyak meninggal. Saya patah habis ni, ini patah sini, patah rusuk 2. Kepala tu nasib baiklah, ada apa nama? Ada airbag tu kan. Tidak pun guna. Syukur alhamdulillah. Allah bagi peluang lagi. Tapi nak ceritanya, saya faham apa tu split second. Sesaat, separuh sesaat, saya faham benda tu. Yang kena tiba-tiba pop kena. Saya faham benda tu. Sebab saya pernah mengalami benda tu. Kita bawa kereta baik-baik, kita tak pernah terfikir split second tu. Tiba-tiba lori pecah tayar, pum, kena. Na'udzubillah, bukan kita. Tapi boleh jadi. Sebab itu amalan jangan tangguh. Kita tak tahu berapa baki umur. Tuan-tuan, ibu-ibu, kakak terutamanya, kadang-kadang kita merajuk kat lelaki, kita rasa macam nak mati kan? Jangan mengharap kematian. Allah sebut, apa nama Nabi sebut, orang mati nak minta hidup. Orang mati nak minta hidup tau. Quran sebut. Macam mana? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Tuhan, boleh tak? Kami dah dengar, kami dah melihat apa akhirat. Balikkan kami sekejap. Na'mal shalihan, kami nak buat amalan soleh. Kami dah yakin. Orang mati nak minta hidup. Kita orang hidup jangan minta mati. Kita minta husnul khatimah. Jangan merajuk-merajuk dengan lelaki kak. Biar mati lah macam ni, biar mati lah. Jangan macam tu kak. Pujuk hati. Saya nak bagi satu iklan. Kita hidup ni, jangan cari puas hati. Kita kena cari ubat hati. Kita cari puas hati, kita takkan pernah puas hati. Tapi cari ubat hati. Sebab hati ni macam fizikal. Kita fizikal ni sama juga macam hati kita. Kejap-kejap tercocok duri lah, luka. Kejap-kejap tersandung batu lah, bengkak kaki. Kejap-kejap terjatuh lah, luka sini. Hati sama juga. Cuma luka dia kat dalam, kita tak nampak. Kalau luka kat luar nampak. Sebab itu hidup kena cari ubat hati. Jangan cari puas hati. Kita takkan pernah puas. Jadi sedas ubat. Cari ubat hati. Ubat hati tu apa? Ceramah lagi 2 tahun. Apa tu ubat hati? Alah, tuan-tuan boleh search lah. Apa tu ubat hati? Baca Quran dengan makna dia. Itu sebagai ubat hati kita. Zikir, itu ubat hati. Ibu-ibu, kakak, ayah, abang, hari-hari kena cari ubat hati. Kalau tak, kita akan makin sakit. Itu Allah sebut, fi qulubihim maradun. Kalau tak cari ubat hati, dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marad. Allah tambah lagi sakit. Lagi sakit. Kalau nak cerita sakit hati ni memang tak pernah habis. Saya sebelah office saya tu kan ada restoran. Kadang-kadang habis kerja ke, ada pula kerja ke, saya turun, saya minum dekat restoran tu. Kadang-kadang nampak Pak Haji ni saya suka menyapa. Satu hari tu saya menyapa satu orang Pak Haji. Assalamualaikum Ji. Selalu nampak minum kat sini ya. Barangkali dia tarik dia sedap barangkali. Tiba-tiba dia melihat saya dengan muka yang penuh beremosi. Tak adalah Ustaz. Umur macam sekarang ni minta air pun kena marah. Akak jangan buat macam tu kan, lelaki yang siap. Kadang-kadang masuk pintu je dah warning dulu. Janganlah minta air, kita dah penat dah ni kan. Ya, lelaki ni kan. Itu yang keluar pergi minum kat luar tu. Okey. Jadi maknanya hidup ni jangan cari puas hati. Kita tak nak puas. Kita kena cari ubat hati. Hidup ubat hati kita sudah setenang lah ya. Ada ubat hati. Okey.